hadirin dan hadirat, bersama dengan kita pada hari ini pihak penganjur Global Ihsan, dan kita bacakan ayat yang akan kita tadabbur bersama pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ayat yang kita akan bicarakan hari ini adalah ayat yang berkaitan dengan puasa bulan Ramadan yang telah lebih daripada sebulan berlalu. Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia adalah kitab tafsir karangan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi yang meninggal tahun 671 Hijrah. Bukunya ada di rak yang ni lah. Yang ni, tangan terbalik. Yang ni. Yang ruang tu, ada kosong tu. Itu adalah bahagian tafsir Al-Quran. Setiap daripada kitab tafsir Al-Quran, kita tahu dia ada kelebihan masing-masing. Ada kitab yang mana penulisnya, dia mendetailkan perbincangan daripada sudut Al-Athar. Contohnya, tafsir At-Tabari. Dan kemudian lebih ringkas daripada itu, tafsir Al-Quran Ibn Kathir. Mereka ini akan mentafsirkan Al-Quran based on riwayat. Sama ada riwayat itu hadis-hadis Nabi ataupun pandangan daripada para sahabat dan juga tabi'in. Ada kitab-kitab lain, tafsir lain, dia punya zauq dia punya feel dia punya sentuhan daripada pengarangnya. Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih merupakan satu tafsir yang lebih memfokuskan kepada aspek perbahasan fiqhiyah. Perbahasan fiqhiyah, siapa yang nak fokus dia kepada aspek perbahasan fiqhiyah, maka dia bolehlah menelaah kitab tafsir Al-Qurtubi, walaupun mungkin tafsir fiqhnya itu lebih menjurus kepada mazhab Maliki, kerana mazhab pengarangnya iaitu mazhab Maliki, tetapi banyak faedah-faedah yang kita boleh dapat sebenarnya. Banyak lagi ada antara kitab-kitab tafsir kalau kontemporari yang saya suka untuk nak telaah berkaitan dengan hukum hakam, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Kita boleh merujuk kepada tafsir yang dikarang oleh Syekh Dr. Al-Lahim. Kitab dia ada dekat atas tu, At-Tahqiq wal Bayan fi Bayani Ahkam Al-Quran. So fokus dia hanya dibahaskan daripada sudut fiqhiyah, apa yang bersangkut paut dengan fiqh, maka dia akan sentuh di situ. Baik, dalam tafsir Al-Qurtubi, bila mana membicarakan tentang kedua-dua ayat ini, iaitu ayat ke-183 dan juga ayat 184, beliau mengatakan pada ayat ini ada 6 masalah. Masalah ni maksudnya ada 6 isu yang boleh kita sentuh dalam ayat yang ke-183 dan juga ke-184 ini. Yang pertama, Al-Imam Al-Qurtubi dia kata, bila Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, bila mana Allah sentuh dalam ayat yang sebelumnya, sebelum ni kita ada sebut juga tentang ayat yang Allah wajibkan kepada kita ayat-ayat yang berkaitan dengan qisas, ayat-ayat yang berkaitan dengan wasiat. Beberapa ayat sebelum ni, dalam 3-4 ayat sebelum ni, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Allah gunakan perkataan kutiba alaikumul qisas yang nak menunjukkan tentang kewajipan syariat qisas. Kemudian Allah sebut tentang ayat wasiyah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Maka dalam ayat yang ini
rintitan daripada yang lepas-lepas bila Allah bicarakan tentang aspek kewajipan-kewajipan yang diwajibkan kepada kita orang beriman, maka Allah sentuh lagi, Allah sebut lagi perkataan kutiba alaikum. Maksud kutiba ni ilzam, maksudnya ilzam ni maksudnya dilazimkan, dimestikan. Wa ijab, kan, diwajibkan, aujabahu. Bila kita kata kutiba, maksudnya dia adalah satu kewajipan ataupun kefarduan, dan maksud ini tiada khilaf di kalangan para ulama. Kata Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wal hajj. Hadis Ibn Umar. Yang mana dalam hadis ini menunjukkan bahawa Bunyal Islam, Islam itu dibina di atas rukun yang 5 ini. Dan salah satunya itu iaitu disebut puasa pada bulan Ramadan. Maka ini menyokong kepada maksud yang kita katakan kutiba di situ adalah bermaksud wajib ataupun lazim. Sebelum tu saya nak tanyakan kepada sahabat-sahabat di Zoom, adakah suara saya clear, jelas? Hopefully jelas, sebab saya risau kadang-kadang ada yang kata tak jelas. Alhamdulillah, ada yang kata clear, cantik. Okay. Kemudian Allah sebut lagi bila dia kata kutiba alaikumus siyam. Okay, semua kata jelas. Alhamdulillah, jelas tu ni. Ini mic dia. Okay. Maksud daripada as-saum kita sebut daripada segi bahasa, sebab bila kita nak bicarakan daripada sudut fiqh, dia tak akan boleh terlepas daripada aspek bahasa. Sebenarnya apa yang kita nak sentuh ni, dia bukanlah detail sangat daripada sudut bahasanya, sebab kalau kita belajar betul-betul tentang tafsir daripada sudut fiqh, maka kita kena mendalami daripada sudut bahasa, sebab kadang-kadang susunan daripada ayat itu boleh membawa maksud tertentu. Boleh jadi juga penambahan huruf, pengurangan huruf, penggunaan certain word ni, dia boleh bawa satu makna yang spesifik daripada sudut bahasa. As-saum, sa, wa, ma. 3 huruf itu daripada sudut bahasa bermaksud al-imsak. Al-imsak ni maksudnya kita menahan diri, ataupun tarkut tanaqqul min halin ila hal. Maksudnya kita tidak bergerak daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maksudnya you stay, kita menahan. Al-imsak tu menahan. Dalam bahasa Arab juga bila dikata as-samt, as-samt tu ni maksud diam. Kan ada Nabi sebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yasmut, atau maksudnya Nabi kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah sesuatu yang baik. Kalau dia tak ada apa yang nak kata yang baik, maka diam. As-samt. Bahasa Arab juga bila dikata samt, diam itu digunakan juga perkataan saum. Sebab apa? Saum ini al-imsaku. Dia maksudnya tadi kita kata dia menahan diri. Maksudnya bila kita diam, kita menahan diri daripada berkata-kata. Kita menahan diri daripada melakukan tindak tanduk yang tertentu. Ya? Maka bila mana Maryam, bila Allah sebut dalam Quran, Allah kata inni nadartu lirrahmani sauman. Maryam ni dia kata sesungguhnya aku bernazar untuk saum. Adakah maksud dalam ayat itu nazar ke Maryam itu berpuasa? Tidak. Saum, berpuasa kat situ maksudnya menahan diri daripada berkata-kata. Maksudnya Maryam pernah bernazar untuk diam, tidak bercakap. Itu nazar dia. Begitu juga dari segi bahasa, bila disebut saum, angin, satu angin yang tak bergerak, tak ada angin. Itu kalau kita sebut daripada sudut bahasa. Tapi kalau kita tengok daripada sudut syarak, okay, daripada sudut agama, sebelum tu saya betulkan sikit kamera di sini. Okey.
Kalau daripada sudut syarak, biasanya kalau definisi dalam perbahasan agama ni, biasa dia akan tengok dua sudut. Satu daripada sudut bahasa, satu daripada sudut syarak ataupun istilah. Syarak ni maksudnya daripada sudut agama ni, digunakan perkataan itu untuk apa. Bila dia kata istilah ni, maksudnya penggunaan ahli ilmu digunakan maksud saum puasa itu daripada sudut apa. So bila kita kata saum berpuasa daripada sudut agama, dia ada kaitan dengan sudut bahasa, tetapi of course dia ada sudut pandang agama hukum hakam yang lebih terperinci. Jadi puasa daripada sudut agama ini iaitu kita menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa dengan ada niat, disertai dengan niat untuk kita berpuasa daripada terbitnya fajar sampailah terbenamnya matahari. Lebih sempurnanya puasa itu bila mana kita dapat menjauhi daripada larangan-larangan ataupun pantang-pantang yang telah ditetapkan dalam agama. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis kata, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Dan siapa yang dia tidak mampu untuk meninggalkan kata-kata yang tak baik, yang perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak berhajatkan kepada lapar dan dahaganya. Maksudnya puasa dia itu barangkali sah, dia tidak berdosa, tetapi kalaulah dia cakap benda-benda tak elok, dia buat benda-benda yang tak elok, maka dia tak ada pahala dia berpuasa. Sebab Allah tak perlukan kepada lapar dan dahaga dia. Allah nak uji kita, Allah nak tengok sama ada kita boleh menahan diri kita daripada nafsu syahwat kita, bukan hanya sekadar lapar dan dahaga. Okay, itu daripada sudut yang pertama. Sudut yang kedua, bila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini juga menggambarkan bahawa fadilat berpuasa itu besar. Banyak hadis-hadis yang menyentuh tentang fadilat berpuasa yang kita bukanlah tak nak sentuhlah hadis-hadis tu, sebab banyak kan hadis-hadis tu, dan itu pun ada sebahagiannya kita dah sentuh masa kita bicara pada bulan Ramadan. Kita tak ada kelas pada bulan Ramadan kan. Cukuplah bila kita nak kata bahawa puasa ini satu fadilat yang besar, maka Allah telah menisbahkan puasa itu kepada dirinya sendiri. Maksudnya Allah kata puasa itu adalah untukku, dia adalah milik aku. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, bila kita kata hadis qudsi, maksudnya dia adalah hadis yang Nabi nukilkan daripada Allah. Perkataan Allah yang bukan Al-Quran. Allah kata kullu amali bini Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah kata semua amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa dia adalah untuk aku. Akulah yang akan sendiri yang akan mengganjari dia yang berpuasa. Jadi itu menunjukkan bahawa puasa ini satu special, kerana Allah nisbahkan puasa ini kepada dirinya, yang mana amalan lain tidak dinisbahkan kepada dirinya sebegitu rupa. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala khususkan berpuasa, amalan berpuasa? Walaupun kalau kita tengok daripada segi logiknya, semua amalan kita memang adalah untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semua adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tapi dalam hadis ni Allah sebut puasa itu untuk aku, yang lain tu semua untuk diri dia. Kerana dua perkara. Yang pertama, kelebihan puasa ni adalah dia menyegah ataupun dia menghalang daripada sebahagian kelazatan syahwat. Yang mana dalam ibadat lain ni dia mungkin tidak sedemikian rupa, kecuali dalam solat lah. Masa solat memang kita tak boleh bergerak pergi ke mana.
So kita tak boleh makan, kita tak boleh minum, kita tak boleh tidur, kita tak boleh buat apa lah, kecuali solat. Tapi ibadah zakat, kita still boleh bayar zakat sambil makan. Even haji pun kita boleh buat haji sambil makan, ada pantang larang dia kan. Jadi puasa ni dia special sikit. Dia kita memang kena tahan banyak lah nafsu syahwat kita. Yang kedua, puasa itu dia ada sir, dia ada rahsia di antara seorang hamba itu dengan Tuhannya yang masih belum terzahir dia punya hikmah ataupun rahsia itu. Fadilat yang sebenarnya belum lagi tersingkap, yang Allah nak simpan special tu untuk kita di akhirat kelak. Sebab ibadah-ibadah yang lain ni semuanya zahir, boleh dilihat. Tapi puasa ini adalah satu ibadah yang tersembunyi. Kalau kita tak canang kat orang, tak ada orang tahu kita puasa. Kan? Sebab orang nampak kita macam tu je. Tapi kalau kita buat lembik, kita puasa, ataupun kita duk belagak kat orang, tag dekat Facebook, aku puasa pada hari ni, itu lain lah. Tapi kalau puasa orang solat, kita boleh nampak dia tengah solat. Kalau orang tu buat haji, kita boleh nampak dia buat haji. Kan, even zakat pun kita bolehlah terzahir orang kita bayar zakat. Tapi puasa ni antara dia dengan Allah. Maka sepatutnya puasa ini boleh lebih menjauhkan kita daripada riak. Maka kerana itu jugalah puasa ini dikhususkan, dia punya speciality dia, Allah kata dia adalah untuk aku. Sudut yang ketiga, Allah kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Apa yang dimaksudkan dengan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu? Adakah umat-umat terdahulu ni dia ada bulan Ramadan? Adakah umat-umat terdahulu ni dia kena puasa selama 30 hari seperti kita? Ataupun dia hanya ada syariat puasa yang mungkin puasanya itu berbeza daripada kita? Okay, di sini ada beberapa pandangan para ulama rahmatullahi alaih. Ini sudut pandang yang keempat dalam ayat ini. Al-Imam Asy-Sya'bi dan juga Qatadah, mereka ini daripada kalangan tabi'in, dia kata kama kutiba seperti mana itu, dia kata dia berbalik kepada waktu berpuasa ataupun kadar berpuasa. Yakni dia kata Allah Azza wa Jal telah wajibkan kepada kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa untuk berpuasa pada bulan Ramadan seperti kita, tetapi mereka telah mengubahnya. Pendeta-pendeta, agamawan-agamawan mereka ini tambah 10 hari. Kemudian mereka ini sakit. Dan mereka bernazar, kalaulah Allah sembuhkan mereka, mereka akan tambah lagi 10 hari. Maka sebelum ini orang-orang Nasara, orang-orang Kristian, Imam Al-Qurtubi kata, dinukilkan daripada Sya'bi bin Qatadah, dia kata mereka sampai dah berpuasa 50 hari. Maka ketika masuk waktu summer, waktu musim panas, susah nak puasa 50 hari kot, dekat 2 bulan. Maka mereka ubah puasa tersebut ke waktu spring. Masuk ke waktu Ar-Rabi'. Rabi' ni maksudnya spring. Ini juga pandangan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nuhas. Dan dia kata ada ataupun ada hadis yang menyokong pandangan ini. Kata Imam Mujahid, Allah telah mewajibkan puasa sebulan Ramadan
kepada setiap umat. Maksudnya sebagaimana kita hari ini berpuasa sebulan Ramadan, umat terdahulu pun sama juga. Jadi ada yang kata lagi, mereka asalnya dulu berpuasa 30 hari. Kemudian mereka tambah jadi 50 hari. Kemudian bila susah nak puasa pada waktu musim panas, mereka tukar kepada waktu yang sejuk. Dan Imam Al-Qurtubi kata mungkin juga disebabkan ini, dalam antara hikmah dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk berpuasa pada hari syak. Kita tak boleh puasa pada hari yang macam esok Ramadan ke esok raya, so kita puasa. Tak boleh. Esok Ramadan ke esok bukan Ramadan, kita puasa. Tak boleh. Ataupun kita hari raya tu kita terus berpuasa, puasa 6 tu kita terus sambung, tak ada putus langsung. Maka di situ untuk nak mengelakkan terjadinya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Kristian ni dulu yang telah mengubah puasa mereka bila mana mereka rasa ragu-ragu. Ada juga pandangan ulama yang mengatakan bahawa seperti mana umat-umat terdahulu itu merujuk kepada asal kewajipan, bukan merujuk kepada waktu dan kaifiat. Maksudnya dia boleh jadi puasa lain, tapi umat dahulu memang Allah dah tuntut mereka ni untuk menahan diri daripada lapar dan dahaga, walaupun mungkin kaifiat dia sedikit berbeza. Mungkin ada waktu menahan diri itu ada beza, tetapi puasa itu memang ada pada syariat umat terdahulu. Dia tidak terhad kepada puasa pada bulan Ramadan semata-mata. Ada juga sebahagian pada para ulama, dia kata seperti mana umat terdahulu berpuasa, maksudnya seperti mana sifat puasa orang-orang dahulu, yakni dia orang tak boleh nak makan dan minum pada waktu-waktu tertentu. Orang Kristian pun ada puasa dia sebelum ini, dan even pada awal Islam pun dia ada sejenis puasa yang Allah sebut dalam ayat selepas ni lah. Dan ada ulama yang lain mengatakan bahawa persamaan ataupun maksudnya yang Allah kata seperti mana puasa umat-umat terdahulu, dia tidak kata spesifik di sudut waktu dan tidak mengikut sifat-sifat yang tertentu. Sebab pada awal Islam, di masa tu syariat untuk berpuasa hanya 3 hari pada setiap bulan, dan ada puasa hari Ashura. Dan ini adalah antara kaedah asal kepada puasa-puasa yang terdahulu. Kemudian telah dinasahkan, maksudnya telah dimansuhkan puasa yang ini, kewajipan yang ini, kepada syariat untuk berpuasa sepenuhnya pada bulan Ramadan. Baik. So itulah yang dimaksudkan dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Baik. Ada sahabat kita bertanya dalam Zoom ini, dia ada bertanya, Ustaz, apa beza di antara hadis sahihain dan juga hadis muttafaqun alaih? Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh sahihain, maksudnya hadis itu diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. 2 kitab sahih yang paling strong statusnya di atas muka bumi ni. So kalau kata hadis itu diriwayatkan oleh both, hadis yang sama, mungkin lafaz tu ada sikit-sikit beza, tapi adalah hadis yang sama, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kedua-dua sahihain,
Sahih di bahasa Arab, sahih itu satu. Dua sahihan atau sahihain. Kalau lebih daripada 3 ke atas dipanggil sihah. Jadi dua hadis ni kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka ulama hadis juga menyebutnya sebagai muttafaqun alaih. So samalah. Kalau hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan kita kata muttafaqun alaih, maka dia adalah sama. Maksud muttafaqun alaih adalah hadis yang disepakati. Muttafaq, ittifaq, maksudnya disepakati. Disepakati di situ bermaksud disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. So itu menunjukkan bahawa hadis tu fi a'la, ataupun kita kata yang paling tinggi sekali statusnya. Sebab kedua-dua imam yang hebat ini, yang mengarang kitab sahih mereka ini, bersepakat untuk mensahihkan hadis itu, mengeluarkan hadis itu di dalam kedua-dua kitab sahih mereka. Kita kena ingat dalam hadis yang sahihain Bukhari dan Muslim ni, ada hadis yang disepakati mereka berdua sama. Ada hadis yang Bukhari riwayat, Muslim tak riwayat. Ada yang Muslim riwayat, Bukhari tak riwayat. So yang paling tinggi adalah muttafaqun alaih, yang dua-dua sama-sama hadis yang sama riwayat. After that yang Bukhari riwayat, after that yang Muslim sahaja riwayatkan. Okay, hopefully boleh faham. Okay, kita sambung lagi. Poin yang kelima daripada perbahasan ayat ini, bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'alla ni dalam bahasa Arab untuk dipanggil sebagai maksud taraji. Taraji ni maksudnya mengharapkan, dengan harapan, dengan sangkaan, semoga. Maksudnya Allah nak kata semoga, harap-harapnya dengan puasa itu boleh menjadikan mereka sebagai hamba Allah yang bertakwa. Tattaqun kat sini juga boleh dimaksudkan dengan tad'afun. Tad'afun kata Imam Al-Qurtubi, iaitu kita lemah, supaya kamu lemah sikit. Maksud lemah sikit apa? Lemah sikit syahwat. Kan bila kita lapar ni, kita rasa macam malas nak buat itu ini. Mungkin keinginan kita pun turun sikit kan. Kita taklah strong macam mana cergas kalau kita duk makan sepanjang hari. Bila lemah syahwat kita, harapannya kuranglah maksiat kita. Tapi ada orang juga yang mana walaupun dia berpuasa, walaupun orang kata tenaga dia dah makin lemah, walaupun orang kata syahwat dia makin turun, tapi maksiat dia banyak. Ya, itu maksudnya memang totally menyalahilah daripada maqasid ataupun tujuan kita nak berpuasa. La'allakum tattaqun juga boleh dimaksudkan dengan litattaqu al-ma'asi, supaya kita menghindari daripada maksiat. Sebab kalimah tattaqun ni diambil daripada kalimah taqwa daripada wiqayah, waqa, maksud dia adalah penghalang, pencegah. So bila kita berpuasa, seolah-olah sepatutnya kita telah meletakkan cegah ataupun benteng antara kita dengan maksiat. Seterusnya dia jadi satu pencegah antara kita dengan azab Allah. So harapannya bila mana kita berpuasa, kita patut jadi orang yang lebih takut kepada Allah, orang yang sepatutnya lebih jauh daripada maksiat, orang yang sepatutnya menjadi lebih baiklah daripada sebelumnya. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi kata as-siyamu junnah. Kan, junnah, Nabi SAW kata puasa itu perisai. Perisai itu adalah benteng, penghalang. Itu juga maksud dia wiqayah, taqwa. Jadi puasa sepatutnya adalah benteng yang menghalang antara kita dengan syahwat ataupun maksiat, seterusnya dosa. Jadi kalaulah kita berpuasa tetapi kita tidak menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, malanglah kita. Dan kita renung balik, kan? Kita dah lepas ni dah habis bulan Syawal pun, dah masuk bulan Dzulqa'dah. Sepatutnya diri kita pada hari ini is better daripada diri kita sebelum Ramadan yang sudah. Sepatutnya bila kita dah bergraduasi daripada madrasah Ramadan, kita sudah menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, yang lebih baik. Tapi kalaulah diri kita masih sama je seperti sebelum Ramadan,
diri kita ni tak ada improvement, diri kita tak ada penambahbaikan, tak menjadi hamba Allah yang lebih baik, maka mungkin Ramadan itu tidak begitu bermakna dalam hidup kita. Mungkin adalah something wrong yang tidak kena dalam puasa kita ataupun keikhlasan kita ketika mana kita berpuasa. Sebab ada orang yang berpuasa hanya sebagai satu tradisi. Orang puasa, aku ikut puasa. Ini kira musim berpuasa lah. Dan orang orang duk berpesta juadah, aku pun ikut sama-sama. Tapi orang yang nak merasakan bahawa puasa itu hakikatnya adalah satu proses, sebagai satu madrasah yang mentarbiah diri dia, itulah mungkin orang yang akan mendapat manfaat daripada puasanya. Kemudian ayat yang seterusnya tu Allah kata ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat maksudnya hari-hari yang boleh dihitung. Yang Allah dah tentukan kadarnya. Sebulan kita berpuasa. Sebulan tu dalam bulan Islam boleh jadi 29, boleh jadi 30. So jangan pelik lah kalau kata kita ada puasa tu 29 hari. Macam tahun ni kita puasa 29 hari, tapi saya puasa 30 hari sebab saya pergi ke masa satu Ramadan tu saya ada kat Saudi. Saudi puasa lebih awal, so saya puasa sampai 30 hari. Tapi di Malaysia orang puasa 29 hari. Jadi hari-hari yang Allah telah tentukan. Kemudian Allah kata, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kamu yang sakit ataupun bermusafir, maka dia boleh gantikan pada hari yang lain. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi menyebut pada ayat ini ada 16 isu, 16 perbahasan yang boleh kita utarakan. Yang pertama, bila Allah kata maridan. Maridan ni orang yang sakit. Sakit kat sini ada dua kategori sakit. Yang pertama, memang tak boleh nak teruskan berpuasa dah. Maka yang ini dia boleh ataupun wajib bagi dia untuk nak berbuka ataupun tidak berpuasa lah. Yang kedua, kalau dia sakit tapi dia masih lagi ada kemampuan untuk nak berpuasa, tapi dengan susah payah, dia mungkin migrain, tapi dia sakit kepala, tapi dia mestilah boleh nak teruskan puasa dia. Mungkin kadar tu agak susah, tapi dia boleh lagi teruskan berpuasa. Maka yang ini dalam keadaan ni dia hanya sunat dia berbuka. Macam tadi kalau dah sampai memudaratkan diri kita, yang memang tak boleh. Contoh orang tu gastrik yang berterusan, orang tu ada sakit-sakit yang mesti dia ada kewajipan dia nak makan ubat untuk setiap berapa jam tertentu, maka dia wajib untuk berbuka. Kalau tidak, dia akan memudaratkan kesihatan dia. Tapi kalau dia tak sampai memudaratkan teruk, maka hanya sekadar sunat sahaja dia berbuka. Bila orang itu boleh dikatakan sebagai sakit yang dibenarkan untuk kita berbuka, kata Ibn Sirin rahmatullahi alaih, bila mana seseorang itu sampai ke satu tahap yang dia tahu dia sakit itu menjejaskan kesihatan atau rutin kehidupan ni. Kita tahu kalau kita tak sihat, even kalau kita demam, kita ada sesama sekalipun, kita boleh rasakan tubuh kita ni tak sihat, maka boleh untuk kita berbuka. Walaupun bukanlah satu yang darurat untuk kita berbuka. Mungkin kita taklah sampai masuk hospital. Kalau kata contoh kita demam, kalau kita berpuasa, kita akan seksa lah kalau kita teruskan berpuasa, tapi mungkin tak adalah sampai tahap mati. Cuma dalam keadaan itu kita akan jadi sangat-sangat susah. Orang yang tengah demam, dia lembik, dan dia perlukan air dalam badan dia perlukan energi, dia perlukan ubat. Sebab
masa dia demam, mungkin dia sakit perut, mungkin dia sakit sangat belakang dia, mungkin kepala dia sangat sakit, tambah lagi dengan sesama ke itu ini, maka kehidupan dia jadi tak kena. Dia perlu untuk nak kurangkan kesakitan itu. Maka dia boleh, tak perlulah sampai dia dalam tahap nak mati baru nak berbuka, tidak. Bila mana dia sakit saja, maka dia boleh untuk dia berbuka. Adalah keringanan itu untuk dia berbuka. Jumhur ulama, majoriti para ulama dia kata, kalaulah sakit itu menyakiti dia, ataupun dia risau sakit itu akan berterusan atau bertambah, kalau dia terus berpuasa, maka dia boleh untuk dia berbuka. Ini pandangan daripada ramai daripada ulama-ulama mazhab Malikiyah. Ada juga sebahagian ulama dia kata la yuftir bil marad illa man da'alu daruratil marad nafsihi ila al fitr wa ma tahtamala al darurata ma'ahu lam yuftir. Ada juga yang sampai macam dinukilkan daripada Imam Syafi'i, benda tu perlu kepada darurat. Kalaulah tahap sakit itu tidak sampai terlalu memudaratkan dia, maka dia tidak boleh berbuka. Kan? Kalau dia sakit sikit-sikit, kan, pening-pening sikit, yang tak perlu dia nak makan ubat sangat pun, ataupun dia masih boleh tahan, maka dia tak boleh berbuka sewenang-wenang. Melainkan tahap yang sangat-sangat perlu untuk dia berbuka. Ada satu kisah disebut Al-Imam Al-Bukhari, dia kata, satu hari ini aku sakit dekat Nisabur, Nishpur, satu kota ataupun kawasan besar dekat bumi Iran. Satu hari tu aku ada sakit ringan lah, dia kata. Masa tu bulan Ramadan. Sahabat dia Ishaq bin Rahawih pun datang untuk nak visit dia. Jadi ditanya kepada Imam Bukhari, dia kata, aftar tak, kamu buka puasa ke wahai Al-Bukhari, Abu Abdullah? Imam Bukhari kata yes, aku berbuka. Sebab apa? Dia kata aku khawatir aku akan lemah, ataupun aku khawatir aku ni menolak rukhsah yang Allah nak bagi. Itu juga apa yang disebut oleh para ulama dulu, bila mana contohnya Al-Imam Ata bin Abi Rabah ditanya, sakit apa yang boleh membuatkan kita berbuka? Dia kata ayyin maradin kan, apa sahaja sakit, kan? Sebab Allah sebut dalam Quran umum, faman kana minkum maridan, apa-apa sahaja sakit, maksudnya yang kita sakit, maka boleh untuk kita berbuka. Tak dinafikan. Ada setengah daripada ulama dia lebih ringan dalam bab ni, sampai dia kata ini sakit pun, jari kita sakit pun kita boleh berbuka. Ini kita bicara daripada sudut fiqh dia lah. Al-Imam Abu Hanifah disyaratkan untuk kita mesti kena ada kerisauan dalam sakit tu. Contohnya sakit tu kita khawatir kalau kita teruskan berpuasa dia akan bertambah sakit, ataupun lebih teruk efek dia, maka kita kena berbuka. Itu satu pandangan lah. Kalau kata sakit tu tidak sampai ke tahap yang mungkin akan berterusan ataupun makin teruk, maka dia tidak boleh berbuka. Kemudian yang kedua poin, tadi kita tentang sakit. Kali ini Allah kata tentang au ala safarin. Au ala safarin, ataupun orang yang bermusafir. Para ulama berselisih pandangan tentang maksud safar yang dibolehkan untuk kita berbuka puasa dan juga qasar.
Ijma' mereka sepakat, para ulama kata safar mesti di dalam safar yang berbentuk ketaatan. Tapi kalau kita bermusafir, contoh kita nak pergi Thailand buat maksiat, maka tak boleh kita ambil rukhsah ini. Tapi kalau kita bermusafir dalam musafir yang harus ataupun yang wajib atau sunnah, contoh kita pergi haji, kita pergi berjihad ataupun kita pergi urusan kerja, ke travel dan sebagainya, uh, atau perjalanan jauh untuk silaturahim, berukhuwah dan yang ini boleh. Kalau orang tu bermusafir kerana maksiat, ramai daripada para ulama kata tak bolehlah diambil rukhsah ini. Dan di situlah kita kata berbezalah pandangan ulama tentang isu safar ni. Bila kita boleh dinamakan sebagai musafir, berapa jauh, berapa jarak, berapa lama. Yang itu kita tak mau perincikan, dan saya telah perincikan tentang isu tersebut. Boleh sesahabat semua boleh tengoklah dekat YouTube. Kalau type di YouTube, type je Kamilin Jamak Qasar ataupun Kamilin Qasar, something like that, maka akan keluar satu video daripada saya lebih kurang 2 jam. Saya membicarakan tentang aspek jamak dan qasar, dan itu ada saya sentuh tentang isu apa yang kita namakan sebagai musafir. Cuma rumusan ni untuk nak saya sebut pandangan yang saya pilih dah, iaitu satu yang tidak limitkan satu marhalah ataupun kadar hari tertentu. Sebab umumnya hadis-hadis yang dikatakan menyebut tentang jarak ataupun limitasi hari, saya melihat dia dipetik daripada luar konteks. Tapi bila saya kata saya lihat, ni bukan pandangan yang saya create, of course not. Tapi itu pandangan-pandangan sebagian besar para ulama. Ibn Qudamah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan ramai lagi para ulama kontemporari. Kerana misal kata kalau dalam hadis diambil Nabi SAW bila bermusafir daripada sini ke jarak yang ini, dia mengkasarkan salat. Riwayat itu berbeza-beza sebab kisah Nabi bermusafir itu banyak. Ada yang sahabat nampak Nabi musafir ni dekat sikit, lebih kurang 50 km. Ada sahabat yang nampak macam Nabi bermusafir tu bila dah berbelas km, dia kasar. Ada yang lebih jauh daripada itu. Semua based on apa yang masing-masing sahabat bersama. Tapi tak ada Nabi SAW naskan tentang jarak itu mesti kena 2 marhalah. Nabi SAW pun tak ada nak limitkan secara jelas tentang musafir ini tak boleh lebih daripada 4 hari. Tak ada. Yang apa yang diambil adalah nukilan daripada perbuatan-perbuatan Nabi. Nabi bergerak ke sini. Tapi itu tidak menunjukkan satu kita kata dalil yang jelas. Sebab daripada sudut, contohnya kalau kita tengok daripada sudut akal, tadi kita tengok daripada sudut dalil tidak dispesifikkan. Daripada sudut akal, contoh kalau saya dan seorang sahabat saya bermusafir, sama-sama kami bermusafir, katakan kami tak dapat nak book hotel yang sama. Let's say kita ambil 2 marhalah tu 80 km lah.
Macam mana, dah dengar suara? Nampak macam terputus tadi. Macam mana line sekarang? Is it okay? Okay, Alhamdulillah. Okay. Saya ulang balik sikit. Okay. Dari segi dalil, saya bagi tahu tadi, dia tak ada satu dalil yang sahih, yang detailkan memang satu arahan. Jaraknya kena sekian-sekian ataupun tempohnya sekian-sekian. Dari segi logik, okay, katakan saya bermusafir dengan seorang sahabat. Kami musafir sama-sama, kami ada kerja sama-sama. Nanti akan balik sama-sama. Kita ambil sebagai contoh dua marhalah yang mazhab yang famous ni, 80 km. Kat situ kan ada khilaf lah. Ada yang kata 70 lebih, 70 ini, 80 lebih. Tapi okay, kita ambil 80 nak senang. Saya dapat hotel yang kadar dia 79 km. Sahabat saya, dia tak dapat hotel yang saya duduk, tapi dia kena duduk yang jauh sikit, dapat yang jarak dia 83 km. Kami dah keluar bersama, bermusafir bersama. Tiba-tiba dah sampai sana, saya pula yang tak boleh qasar. Sebab apa? Saya dapat hotel yang jarak dia 79 km. Sahabat saya dia terlebih sikit, dia dah kira musafir, saya tak musafir. Di sini ada something wrong. Maksudnya, kita pergi bersama-sama hanya kerana jarak yang beza sikit, 1-2-3 km je. Saya tak dikira musafir, sahabat saya dikira musafir. Dan bila Allah sebut dalam Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junah an taqsuru minas salah. Allah hanya sebut perkataan kalau kamu keluar mengembara. Dalam ayat ni Allah sebut au ala safar. Sedangkan musafir ini salah satu daripada urusan yang sangat penting. Daripada zaman Nabi lagi, para sahabat, manusia sudah bermusafir sana sini. Urusan kerja, perniagaan. Sebesar urusan musafir ini, tak ada di dalam nas yang cuba untuk nak perincikan jaraknya ataupun tempohnya. Yang ada tak jelas. Maksudnya dia tentang amalan Nabi dan benda tu masih lagi ada konteks dan boleh difahami daripada sudut-sudut yang berbeza. Sebab musafir ini adalah satu yang difahami, orang kata secara umum, apa-apa yang orang tahu dia bermusafir, maka dia bermusafir. Dan bila kita bermusafir ni, kita tahu perasaan dia bukan macam kita keluar pergi kerja. Musafir ni kita akan keluar satu perasaan yang dia ada rasa macam kita tak ada di tempat sendiri. Contoh kalau saya pergi ke Kuantan atau saya pergi ke Johor Bahru. Bila saya pergi ke Johor Bahru, saya tahu bila saya pergi ke Johor Bahru, kat sana tak kira lah kita ni ada duit ke tak ada duit ke, duduk hotel ke, tapi it's different feel. Kita tak ada that keselesaan, flexibility seperti mana ketika kita bermukim. Kita dah establish, settle down. Tapi kalau kata saya ada beli rumah kat Johor Bahru, saya ada rumah kat KL, katakan saya ada rumah juga dekat JB. Kat situ, tempoh musafir itu adalah dalam perjalanan sahaja. Bila dah sampai JB tak boleh lah sebab situ adalah tempat saya bermustautin. Ataupun tempat tu walaupun dibuka rumah kita tapi seperti kita bermukim kat situ. Contoh kalau pelajar-pelajar balik asrama. Dia balik ke hostel dia. Itu bukan rumah dia tapi dia dah ada tempat yang dia settle down. Itu tempat dia. Dia ada katil dia ada dia punya barang-barang dekat situ. Dan terputus maksud musafir tu.
Maka apa-apa yang dinamakan sebagai safar, bermusafir itu secara urufnya, secara tradisinya kita tahu kita musafir, maka kita boleh mengambil rukhsah ini. Cuma atas pandangan ini, ramai daripada kita yang akan menghadapi kesulitan sikit untuk nak rasa diri ni musafir ke tak musafir. Tak dinafikan itu boleh berlaku. Tapi bila kita kata dia berbalik kepada uruf, kita tengok, kita ukur kadar tu. Jangan pula kita culas ataupun kita terlampau bermudah-mudah. So benda ni semua rukhsah Allah nak bagi pada kita. Jangan kita terlalu ambil mudah soal ini. Dan ini satu kelonggaran Allah bagi kalau kita dalam certain condition. Baik. Poin yang ketiga, para ulama bersepakat bahawa bermusafir pada bulan Ramadan dia tak boleh untuk dia niat berbuka. Macam mana tu? Sebab dia kata musafir ini dia bukanlah satu amalan yang spesifik seperti mana kita berpuasa yang perlukan kepada niat yang khusus. Maka kalaulah dia kata kita berpuasa pada bulan Ramadan ataupun kita bermusafir pada bulan Ramadan, maka dia tidak boleh untuk kita ni dah standby niat nak berbuka daripada awal. Bila mana kita ada sifat bermusafir, maksudnya bila mana kita bermusafir, then baru kita boleh berbuka. Kita tak boleh daripada awal untuk nak esok kita tahu kita nak musafir kan? Yes, so tak payah nak puasa. Dia tak boleh macam tu. Bila kita dah bermusafir, then baru kita boleh kita nak berbuka. Tak boleh nak siap nak monteng puasa daripada awal. Walaupun contohnya, katakan esok kita ada travel pukul 10 pagi. Kita nak fly pergi somewhere. Pagi tu kita kena still puasa. Sampailah kita dah fly, kita dah keluar daripada tempat kita yang kita dah pakai gelaran musafir itu. Dia tak boleh, esok pukul 10 kita esok kita plan memang nak berbuka sebab kita naik dalam flight ni duduk dalam business class. Sayanglah kalau kata tak makan makanan dia sedap-sedap tu. So kita tak payah puasa lah daripada subuh tu, tak boleh. Sebab itu masih lagi belum wujud. Itu baru hanya di peringkat perancangan tapi belum dilaksanakan. Boleh jadi flight itu delay ke malam, boleh jadi flight itu cancel, boleh jadi ada apa-apa peristiwa yang datang secara mengejut, kita tak tahu, maka kita kena berpegang kepada asal, iaitu kita diwajibkan untuk berpuasa sampai munculnya asbab yang boleh membawa rukhsah itu. Okay? Yang kelima, Allah kata bukan. Yang keempat, para ulama berkhilaf yang manakah lebih afdal ketika kita bermusafir. Adakah lebih afdal kita berbuka ataupun lebih afdal kita meneruskan puasa? Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Malik dia kata puasa itu lebih afdal. Siapa yang mampu ketika dia bermusafir, maka dia kena terus berpuasa, itu lebih afdal bagi dia. Tetapi dalam mazhab Maliki, ramai daripada para ulama Malik dia bagi option 50-50. Nak puasa boleh, tak puasa boleh. Tak ada nak kata afdal mana-mana. Sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i pun berpandangan yang sama juga. Kita tak kata mana-mana tu lebih afdal. It's your right lah untuk nak pilih you nak puasa ataupun tak puasa.
Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, seorang sahabat bagi tahu, safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami pernah bermusafir bersama Nabi pada bulan Ramadan. Falam ya'ibis sa'imu 'alal muftir. Dan orang yang berpuasa dia tidak memperlekehkan orang yang berbuka. Walal muftiru 'ala saim, orang yang berbuka pun dia tidak memperlekehkan orang yang berpuasa. Maksudnya sahabat Nabi ni, kita pulang, dia nak puasa, dia puasa, dia nak buka, dia buka. Dia boleh berbuka sebabkan dia dah ada illah itu, dia ada reason itu, iaitu puasa bermusafir pada bulan Ramadan. Abu Hanifah berpandangan bahawa puasa juga lebih baik kalau dia mampu. Dan ada juga para ulama yang lain, contohnya Al-Imam Mujahid, Qatadah, Al-Auza'i, Al-Imam Ahmad, Ishaq, Warahawih. Mereka ini mengatakan berbuka itu lebih afdal kalau dia bermusafir. Sama ada you kuat, you tak kuat, ambil rukhsah yang Allah nak bagi tu. Sebab apa? Allah kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak mempermudahkan kamu. Tak dinafikan bila kita berbuka ketika bermusafir itu lebih mudah bagi kita. Kita ada tenaga nak bergerak. And definitely, walaupun kita rasa kita mampu, kita kuat, tetapi berbuka itu ketika bermusafir itu lebih mempermudahkan kita. Memang kadang-kadang kita sayang. Tapi saya pun masa baru ni pergi ke masa bermusafir, pergi Ramadan. Masa nak balik itu, kita ada fikir, sayang. Nak berbuka ke kita nak kita nak teruskan puasa. Rasa macam nak berbuka sebab bila kita naik dalam kapal terbang tu, macam saya kata tadi lah, kat bisnes tu seronok nak makan-makan. Kata macam teringin juga kan. Tapi kalau kita berbuka, nak ganti tu malas. Nak ganti tu, Allah, tak tahu nak cari bila. Jadi rezekinya, alhamdulillah, flight tu malam, pukul 10 malam. Sampai ke tengah hari esok lah, masa dia jadi cepat. Jadi bersyukurlah, sebab apa? Kita boleh separuh tu kita boleh makan, separuh dalam flight tu kita dah puasa. Tapi kita puasa, dah separuh puasa tu kita tidur lah. Sebab separuh awal tu lah masa tu dia hidang makanan tu semua. So sambil makan tu, sambil cepat je, lepas tu sahur pula. So lepas kita bersahur tu, terus tidur lah. Bangun-bangun tu dah tengah hari lah, dah land. Alhamdulillah, itu bagus juga kat situ. Poin yang kelima, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Allah kata kita boleh gantikan pada hari yang lain. Orang yang sakit, orang yang bermusafir, maka dia boleh gantikan pada hari yang lain. Hari nak ganti bila tu terpulang, tetapi pada kadar yang telah ditentukan, iaitu sebelum sampai Ramadan yang seterusnya. Tetapi kalaulah kata dia sampai setahun tu dia tidak qada lagi dia punya puasa, dia berdosa. Tapi pandangan yang rajih, dia tetap kena gantikan juga selepas daripada itu dan tidak perlu dikenakan kafarah. Tapi dia kira berdosa lah sebab dia telah melanggar ataupun hukum. Yang ketujuh adalah tentang perbicaraan, adakah kalau kata kita bermusafir, let's say kita tak berpuasa selama 3-4 hari, sebab 3-4 hari itu kita bermusafir, adakah bila kita gantikan dia kemudiannya, kita wajib gantikan dia secara berturut-turut? Macam Ramadan kita kena puasa berturut-turut. Kalau hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis,
So bila ganti tu, adakah kita kena ganti secara berturut-turut? So di sini pun ada beberapa pandangan para ulama. Ada hadis yang dhaif, Nabi SAW dikatakan, sebut man kana alaihi saumun min Ramadan falyasrudhu wa la yaqta'. Siapa yang ada berbaki ataupun dia kena gantikan puasa Ramadan, dia kena puasa straight, dia tak boleh terputus. Tapi kita kata hadis ni dhaif, tak sahih. Maka disebabkan tak ada satu pandangan yang dalil yang kuat dalam bab ini, maka diberikan, sebab masa kita dibolehkan untuk berpuasa bila-bila. Maksudnya tidak terhad untuk kita kena puasa. Kalau kata kita nak 3 hari nak ganti, 3 hari tu setiap hari. Tak perlu sampai situ. So dalam Quran Allah hanya kata fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh ganti pada hari yang lain. Hari-hari yang lain tu Allah buka pintu dia. So selain daripada Ramadan ni ada lagi 11 bulan ataupun 10 bulan lagi baki, you can teruskan berpuasa pada hari-hari tersebut. Dan bila Allah kata fa'iddatun min ayyamin ukhra juga digantikan pada hari yang lain, menunjukkan bahawa wajib kita qada, kewajipan kita qada puasa ini tidak terhad pada waktu-waktu tertentu, sebab Allah open hari-hari yang tadi kita dah bagi tahu. Dan sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia kata, aku ni tak sempat nak qada puasa aku ni melainkan sampai ke bulan Syaban. Bulan Syaban yang sebelum Ramadan next tu. Boleh, maksudnya tak, walaupun tak sempat. Tak disyaratkan kita kena qada dulu pada bulan Syawal. Kalau kata kita nak puasa 6, tak perlu untuk nak kita settlekan dulu puasa Syawal itu, ataupun nak qada'kan dulu puasa yang wajib sebelum kita puasa Syawal. Kalaulah kita sakit, kalau kita sakit dan sakit kita itu berterusan sampai masuk ke Ramadan yang lain, maka kalau sakit kita berterusan, maka kita tidak wajib untuk kita berpuasa. Cukup untuk nak kita sekadar bayar kafarah. Setiap hari adalah kita bagi makan orang miskin. Kalau kata kita tak boleh puasa 30 hari, maka kita kafarah kita adalah kita bagi 30 orang makan. 30 orang makan tu sama ada kita nak panggil semua orang, 30 orang tu makan dalam satu majlis, boleh. Ataupun kalau kita nak bagi orang miskin yang sama, dengan syarat dia miskin lah, dan kemudian kita nak bagi orang miskin yang seorang tu makan 30 kali pun boleh. Kadar makanannya adalah kadar yang normal kita makan, kadar yang bukan berlebih-lebihan dan kadar yang tidak berkurangan. Lebih itu bagus kalau nak bagi lebih, tapi jangan kurang daripada kadar. Kalau saya ingatlah, mungkin setiap ada negeri-negeri kat Malaysia ni dia letakkan lebih kurang kadar di RM7. Maksudnya makanan basic yang kalau kita makan tu dengan kadar yang boleh diterima, sederhana, adalah lauk-lauk dia, lebih kurang kadar dia RM7. Tapi tak tahulah sekarang ni dah inflasi kan, harga pun naik semua, barang mentah, barang ni semua dah naik, makanan pun dah naik. Mungkin kadar tu pun kena dinaikkan. Okey, saya ingat setakat ini dulu kita berhenti pada malam ini insya-Allah. Dan ada siapa-siapa daripada sahabat semua yang akan pergi ke Pekan Panggungan Sunnah lusa ke? So siapa yang berkelapangan tu dijemput untuk hadir ke program Perkampungan Sunnah insya-Allah, yang mungkin dah 2 tahun kot tak diadakan. Jadi kita di sana ni kita nak ambil masa je untuk kita luangkan masa kita belajar, menuntut ilmu, ataupun dalam suasana majlis ilmu tu kan. Dan kita boleh duduk daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu untuk nak merasai suasana daripada pagi sampai malam. Suasana majlis ilmu tu kita bersilaturahim, kita bertemu sahabat-sahabat kita, mungkin kita pernah dengar, kita pernah baca, tapi kita tak pernah bertemu dengan dia. InsyaAllah moga dia boleh jadi satu kebaikan bagi kita semua. Jadi insyaAllah siapa yang pergi ke sana
jumpa dengan saya insya-Allah hari Jumaat malam, saya punya forum pembukaan. Topik dia Salafi dan Khalafi membela sunnah, saya dan juga Al-Fadhil Ustaz Nur Darus. Jadi terima kasih semua kita ucapkan, dan kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan, jika diizinkan oleh Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih.